Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membintangkan satu kajian bertajuk Analisis Kesilapan Linguistik dalam Kemahiran Bertutur Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Pembentangan hari ini melibatkan pembentangan, pengenalan, penyataan masalah kajian, objektif kajian, metodologi kajian dan juga analisis dapatan. Kemampuan bertutur di dalam sesuatu bahasa merupakan salah satu petanda kecerdasan akal dan juga daya intelek IQ manusia kerana ia adalah bukti kepada proses pemerlihan dan pembelajaran bahasa berlaku dengan lancar dan baik. Analisis kesalahan bahasa adalah sebahagian dari cabang ilmu linguistik terapan bertujuan mengenal pasti kesalahan bahasa yang dilakukan pelajar ketika proses pembelajaran bahasa berlangsung. Analisis kesalahan bahasa adalah penting untuk mengenal pasti titik kelemahan pelajar dalam sesuatu ilmu bahasa. Dan ia juga merupakan satu usaha yang boleh dilakukan untuk memperkasakan pembelajaran bahasa dan kemahirannya yang empat. Ilmu sintaksis Arab atau dikenali sebagai tata bahasa atau Nahwu Arab adalah salah satu daripada cabang ilmu bahasa Arab paling utama yang perlu dipelajari terutamanya pelajar yang mengambil jurusan agama. Ini kerana pemahaman dan penguasaan ilmu Nahwu Arab membantu pelajar memahami kajian Al-Quran dan Al-Hadith dengan lebih mendalam. Kajian ini mendapati bahawa terdapat banyak kelemahan yang ketara ditunjukkan oleh pelajar di pelbagai peringkat pengajian tinggi dalam menguasai 4 kemahiran bahasa. Dalam kajian yang lain, telah mendapati bahawa permasalahan yang timbul dalam pembelajaran bahasa Arab ialah kelemahan pelajar di dalam kemahiran bertutur dan juga penulisan. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengenal pasti kesalahan tata bahasa Arab yang dilakukan oleh pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab di Universiti Sultan Zainal Abidin di UNIZA. Yang kedua, kajian ini bercadang untuk membentangkan solusi yang sesuai bagi mengatasi kesalahan tata bahasa Arab pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab di Universiti Sultan Zainal Abidin. Kajian ini akan mengadaptasi reka bentuk kajian kualitatif menggunakan ujian bertutur dalam bentuk temubual sebagai sampel kajian yang akan dianalisis. Soalan kajian ini telah diadaptasi daripada kajian lepas dan telah diolah mengikut kesesuaian responden. Seramai 27 orang responden terdiri daripada pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab telah terlibat dalam ujian bertutur ini. Semua ujian ini telah ditranskrip dan dianalisis bagi mengenal pasti kesalahan dari aspek sintaksis yang kerap dilakukan oleh responden. Dapatan kajian mendapati beberapa topik utama yang menjadi masalah di dalam pertuturan bahasa Arab ialah seperti berikut. Yang pertama ialah kesalahan penggunaan kata sandaran atau idhafah. Yang kedua, kesalahan penggunaan kata adjektif atau as-sifah wal mausuf. Yang ketiga, kesalahan dalam kata ganti nama diri atau ad-dhamir. Yang keempat, kesalahan dalam penggunaan kata nama lelaki dan perempuan, at-tadhkir wa ta'nith. Yang kelima, kesalahan dalam pemilihan kosakata. Dan yang keenam ialah kesalahan penggunaan penjodoh bilangan al-adad wal-ma'dud. Data-data ini telah ditranskrip dan telah dianalisis bagi tujuan pengkod dan jenis kesalahan sintaksis yang dilakukan responden ketika ujian bertutur dilakukan. Berikut adalah analisis contoh-contoh kesalahan di dalam penggunaan kata sandaran. Sebagai contoh, Al-Jami'atul Sultan, An-Nashatul Ta'lim, Hayatul Ta'limiyah, Al-Kulliyatul Lugha wal Ittisal, Al-Jami'ati, Al-Jami'atul Ulum. Manakala di sebelah kanan kolom ini adalah pembetulan kepada kesalahan yang dilakukan pelajar ketika bertutur. Kesalahan yang kedua
adalah melibatkan kesalahan penggunaan kata adjektif seperti an-nashatut ta'lim, hay'atut ta'limiyah, al-jami'atul masyhur, jami'atu akhar, al-masjidu kabiratun. Kesalahan yang ketiga melibatkan penggunaan kata ganti nama diri. Tadrusu ana, yahsulu ala, hum yushiru ila, yusa'idu ana, at-tullabu yuridu, al-muallimu laha. Dan kita dapati bahawa pelajar yang berada di tahun 4 juga mengalami masalah di dalam penggunaan kata nak ganti nama diri ketika bertutur. Kesalahan yang seterusnya melibatkan penggunaan kata nama lelaki dan perempuan seperti al-masjidu kabiratun, jami'ati qaribun, fi hadha as-surati, at-tashilat alladhi. Kesalahan pemilihan kosakata seperti ma darasa bihil muallim, al-muallimu yadrusu, limulahaqati dirasati, ar-rusumu thaminun, al-muallim yata'allamu. Kesalahan yang keenam melibatkan penggunaan penjodoh bilangan al-adad wal-ma'dud, arba'atu sana, thamaniyatu kulliyat. Kesimpulannya, ketika ujian bertutur dilaksanakan ke atas pelajar dan responden yang terpilih, kajian mendapati bahawa terdapat 6 jenis kesalahan tata bahasa yang kerap dilakukan oleh pelajar ketika bertutur. Yang pertama ialah al-idhafah, yang kedua ialah di dalam penggunaan sifat wal mausuf, yang ketiga ialah ad-dhamir, yang keempat dalam penggunaan at-tazkir wa ta'nits, yang kelima ialah pemilihan kosakata yang tidak sesuai, dan yang terakhir melibatkan al-adad wal ma'dud. Oleh itu, pengetahuan guru bahasa terhadap aras dan tahap kemampuan bertutur pelajar adalah penting kerana pengetahuan ini membolehkan guru merancang kaedah rawatan bahasa yang dirasakan sesuai dengan tahap pelajar. Sekiranya kita dilihat kepada analisis dapatan tadi, kita dapati bahawa pelajar mempunyai masalah yang sangat ketara di dalam penggunaan dhamir ataupun kata ganti nama diri di dalam bahasa Arab. Seperti yang diketahui, ad-dhamir di dalam bahasa Arab mempunyai pelbagai wazan. Kesilapan di dalam pertuturan ketika menggunakan dhamir dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang sangat biasa dalam kalangan pelajar bahasa Arab. Namun, sekiranya guru cakna dengan hal ini, guru bolehlah merancang aktiviti yang sesuai untuk mengelakkan daripada kesalahan yang sama setiap kali pelajar bertutur. Analisis kesalahan seperti ini memberi ruang kepada guru mengenal pasti dengan lebih terperinci kesalahan yang kerap dilakukan pelajar. Di samping itu, pelajar juga boleh mengenal pasti kelemahan mereka di dalam aspek bahasa yang perlu diperbaiki dan boleh dilakukan secara kendiri. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.